Assalamualaikum, saya Nurul Hayati daripada Kolej Politek Mahara Ipoh. Ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan daripada Persatuan Karyawan Perak kerana mengundang saya untuk mengambil bahagian di dalam program Bicara Buku Anjuran IPG kita. Pada hari ini saya ingin membicarakan tentang satu buku kegemaran saya yang bertajuk The Diary of Mayan. Saya minta maaf kerana saya tiada buku itu di rumah. Jadi saya hanya boleh tunjuk gambar kulitnya sahaja. Okey. The Diary of Mayan adalah kisah benar ya. Buku yang pertama diterbitkan adalah dalam tahun 2001. Ia mengisahkan mengenai seorang pelajar perempuan berbangsa Cina beragama Islam yang menetap di satu daerah terpencil di negeri China. Mayan datang dari keluarga yang sangat-sangat dhaif. Diceritakan bahawa dia berjalan kaki bersama abangnya ke sekolah setiap hari yang terletak lebih kurang 15 km daripada rumah. Malah Mayan juga tidak mampu untuk membayar tambang traktor yang boleh menumpangkan dia dan abangnya ke sekolah, walaupun nilai tambangnya hanya 1 yen setiap hari. Kampung tempat tinggal Mayan sangat-sangat jauh daripada arus kemodenan. Terdapat elemen penindasan terhadap anak-anak perempuan yang diamalkan di kampung tersebut sejak sekian lama. Pelajar-pelajar lelaki dibenarkan untuk menyambung pengajian ke sekolah menengah, tapi kebanyakan pelajar-pelajar perempuan hanya menghabiskan persekolahan sehingga sekolah rendah. Kemudian mereka dikendaki duduk di rumah, membantu ibu bapa dan menunggu untuk dikahwinkan ketika berusia 15 ataupun 16 tahun. Mayan telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang semasa bersekolah rendah. Dia sangat suka pergi sekolah. Terdapat satu aksep dalam tu yang tertera luahan hatinya kepada ibunya. Dia memberitahu dia sangat suka pergi sekolah, kalau boleh dia ingin tinggal selama-lamanya di sekolah. Seperti mana kanak-kanak lain, dia juga bakal diberhentikan persekolahan. Dia mengetahui bahawa dia tidak akan dapat sambung belajar ke peringkat sekolah menengah. Mayan berasa sangat-sangat sedih. Dia berduka cita setiap hari dan meluahkan kesedihannya di dalam diarinya diarinya hanyalah satu buku tulis sekolah sahaja. Okey. Ibunya tidak dapat membaca, ibunya tidak boleh membaca, tetapi ibunya tahu bahawa anaknya sedang berduka cita. Satu hari, segerombolan wartawan dari Perancis telah datang ke kampung tempat Mayan menginap untuk membuat satu liputan. Ibu Mayan dalam keadaan yang sedih dan buntu bagaimana untuk membantu anaknya, telah mengambil diary Mayan dan menyerahkan kepada ketua kumpulan wartawan tersebut yang bernama Hansky, dengan harapan semoga bantuan akan datang kepada Mayan. So, sekembali saja gerombolan wartawan tersebut ke Perancis, Hansky telah membaca diary tersebut dan berasa sangat sedih dengan nasib yang menimpa Mayan. Lalu dia mengambil inisiatif untuk menerbitkan diary tersebut
dan menjualnya. Royaltinya telah diberi kepada Mayan dan sehingga ini diary tersebut telah berjaya diterbitkan ke dalam 7 bahasa. Okay. Hasil royalti telah membantu Mayan untuk menamatkan persekolahan, malah telah berjaya membantunya untuk menjejakkan kaki ke universiti. Dan sekarang ini Mayan adalah seorang yang berjaya dan telah kembali ke kampungnya dan sedang berjuang untuk membela nasib penghuni kampung yang serba daif, juga dengan memberikan keutamaan kepada membela nasib pelajar-pelajar perempuan, nasib anak-anak perempuan kampung tersebut yang tidak mampu untuk menyambung pengajian. Okay. Satu perkara yang sangat menarik dalam buku ini ialah kita boleh selami, boleh hayati bagaimana perjuangan seorang Mayan yang sangat-sangat dhaif tetapi bercita-cita besar, ingin berjaya, dan bagaimana dia menempuh hidup sehariannya dengan penuh kesabaran dalam keadaan yang sangat-sangat dhaif. Kedhaifannya digambarkan sehingga ke satu tahap di mana ibunya memberikan wang saku yang secukup-cukup saja untuk beliau makan harian di asrama, dan makanan hariannya hanyalah semangkuk nasi, sedikit sayur dan sedikit lauk. Oleh kerana dia tersangat dhaif, dia malah tidak mampu untuk membeli pen. Tapi demi untuk mendapatkan pen tersebut, dia telah mengikat perut selama 2 minggu. Maknanya dalam tempoh 2 minggu, dia hanya makan semangkuk nasi sahaja setiap hari, dan duit itu disimpan untuk selama 2 minggu untuk membeli sebatang pen. Jadi dalam tempoh kita berkurung di rumah ini, saya sangat-sangat menggalakkan ibu bapa agar memperkenalkan atau menggalakkan anak-anak memenuhi masa lapang dengan membaca buku The Diary of Mayan. Ia boleh mendatangkan keinsafan ke dalam diri anak-anak kita sebab ia menceritakan tentang realiti yang sebenar berlaku dalam masyarakat. Biar anak-anak kita tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Perjuangan seorang pelajar yang sangat-sangat dhaif untuk berjaya di dalam hidup, daripada mereka membaca cerita-cerita yang tidak berpijak di atas bumi nyata. Jadi saya galakkan semua untuk membaca buku ini. Saya tunjukkan gambarnya sekali lagi. Okay. So sama-samalah kita membaca, sama-sama kita jaga kebersihan kita, pastikan basuh tangan, dan duduk diam di rumah. Okey, itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya akan berreview tentang sebuah buku yang bertajuk Mentaliti Jamban yang ditulis oleh Khairul Abdullah. Jadi saya rasa buku ini sangat menarik dan patut dibaca oleh setiap rakyat Malaysia. Okey, jadi first kali kenapa saya kata buku ini menarik ialah tentang cara penyampaian buku ini. Jadi cara penyampaian dia sangat simple, sangat ringkas dan dalam keadaan yang santai. Jadi kita boleh baca bila-bila tanpa stres ke apa ke. Jadi buku ni sangat santai, boleh dibaca oleh pelbagai peringkat umur lah. Okay, jadi keduanya, buku ini mengisahkan tentang realiti rakyat Malaysia. Jadi dia, kandungan dalam buku ni menceritakan tentang
bagaimana negara kita sedang menuju ke arah 2020. Tetapi adakah mentaliti rakyat Malaysia masih berada pada takut lama ataupun sedang bergerak menuju bersama-sama menjadi maju. Okey, jadi itu persoalan utama dalam buku ini. Jadi buku ini dia menjelaskan tentang sikap, tentang civic, tentang adab rakyat Malaysia yang boleh dikatakan sukar untuk berubah dan tak pernah berubah dari dulu. Kalau berubah pun mungkin disebabkan oleh inisiatif sendiri dan sebagainya. Okey, jadi sebagai contoh saya bagi dalam buku ini tentang perangai rakyat Malaysia yang suka parking merata, yang suka meletakkan troli di merata-rata. Walhal ada tempat yang telah disediakan yang sepatutnya mereka letak tempat barang-barang tersebut, tapi tidak digunakan dengan sebaiknya. Jadi sangat menarik, macam-macam ragam kerenan rakyat Malaysia yang kita boleh tahu dan kita boleh kaitkan dengan diri kita sendiri. Dia kira macam kita reflect sebalik diri kita. Adakah kita tergolong dalam golongan yang mentaliti jamban ataupun yang bermentaliti terbaik, iaitu sama-sama kita menuju ke arah negara maju. Jadi buku yang sangat menarik. Saya sarankan anda semua untuk baca buku ini. Jadi saya rasa itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih.